kempen Kibarkan Jalur Gemilang. Kibarkan walau di mana sahaja anda berada, daripada sekecil-kecil seperti kami ini, di baju ini sehinggalah sebesar-besar bendera yang boleh anda letakkan di kawasan halaman rumah anda. Betul, itu tandanya kita cintai negara kita lah. Orang kata untuk menzahirkan itu banyak perkara. Contohnya dengan cara kita memberi sumbangan kita kepada negara dan sebagainya. Tetapi yang paling mudah lah sebenarnya adalah tunjukkan rasa cinta kita dengan cara kita kibarkan jalur gemilang. Terutamanya pada bulan kebangsaan ini, dan kita akan menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-64. Jadi setiap hari juga kami akan bawakan kepada anda mengenai segmen khas, iaitu cinta negara, dan hari ini kita akan bercakap mengenai semangat patriotisme dan perpaduan membentuk kejayaan dan keharmonian. Melalui talian Skype kita hubungi Mogesh Sababati, penerima anugerah Diana 2021, dalam kita berbicara mengenai perkara ini. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat pagi. Mogesh, kat mana sekarang? Kat Terengganu ke? Dekat mana dah? Saya dekat PPB UiTM. Saya sebenarnya tengah bertugas sebagai sukarelawan MyBag. Dah 3 bulan lah dekat sini. So sekarang ni, hari ni sebenarnya hari bertugas. So lepas live ni akan sambung tugas balik. Patut Mogesh tak boleh datang studio. Kalau tak, Mogesh dah ada bersama dengan kita di sini. Apa pun Mogesh, bila hari ini kita nak bercakap mengenai semangat patriotisme, perpaduan membentuk kejayaan dan juga keharmonian. Kita selalu bersama dengan Mogesh. Rasanya ini dah kali ke-3, kali ke-4, sebab kita tahu banyak kejayaan yang diperoleh oleh Mogesh ini. Satu yang kita sedar dan kita perasan pasal Mogesh ialah kefasihan Mogesh berbahasa Melayu itu. Kita sangat kagum. Walaupun bukan bahasa Melayu tetapi fasih. Jadi bagaimana sebenarnya Mogesh merasakan bahawa kefasihan ini dapat lagi membentuk perpaduan dan keharmonian di Malaysia, dan kenapa sebenarnya masih ada segelintir yang di luar sana tidak fasih dalam bahasa Melayu ini? Okey, so bagi saya bahasa Melayu ni sebenarnya adalah lebih daripada bahasa pengantara semata-mata, tapi sebenarnya sebuah alat penyatuan untuk mencapai perpaduan nasional lah. So apabila bahasa Melayu ni diangkat sebagai bahasa kebangsaan Malaysia, secara tak langsung kita sudah menerima semua lapisan masyarakat yang berbilang kaum, yang datang daripada berbagai latar belakang dan sebagainya, sebagai satu keluarga yang besar di bawah satu payung. So sebabnya bahasa Melayu sebenarnya bukan sekarang saja, tapi sejak berzaman dah kita jadikan bahasa Melayu ini sebagai satu bahasa pengantara, dan begitu popular sekali daripada dulu sampai ke sekarang. Kalau kita belajar sejarah dulu, sehingga ke hari ini membantu memudahkan masyarakat kita, masyarakat Malaysia yang begitu majmuk sekali, yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa, untuk memahami dan juga berkomunikasi sama sendiri menggunakan satu bahasa yang sama. Dan masyarakat kita ni, macam saya cakap tadi, kita ada pelbagai kepercayaan, kita ada pelbagai amalan, budaya, agama dan juga bangsa. Jadi bila kita bertutur dalam satu bahasa yang sama secara terbuka, pelbagai perkara yang kita dapat elakkan, yang tak diinginilah. Contohnya, kita tak akan timbul syak wasangka antara satu sama lain. Seterusnya akan wujud kepercayaan, kemesraan tu akan jadi lebih, dan akan wujud rasa hormat dan juga rasa selamat di kalangan semua kaum yang membina perpaduan antara kaum lah. So dengan itu kita dapat lahirkan bangsa yang bersatu dan menganggap Malaysia sebagai negara milik bersama, sebabnya kita semua adalah bangsa Malaysia. So selaras dengan ungkapan yang selalu kita dengar, maju bahasa, majulah bangsa. So perpaduan ni sangat berkait rapat dengan bahasa, dan bahasa Melayu ni sangat penting untuk kita mencapai perpaduan nasional, dan masih sangat-sangat relevan untuk digunakan mengikut peredaran zaman sebenarnya. So besarlah harapan saya sebenarnya untuk supaya masyarakat Malaysia bukan sekadar mengenali dan juga bercakap dalam bahasa kebangsaan kita, tetapi juga memartabatkan serta menjunjung tinggi bahasa ini untuk menjaga kedaulatan bangsa dan negara, dan meletakkan negara kita sejajar dengan negara-negara yang maju yang lain. Itu ada kemas susunan bahasa sangat teratur yang telah pun diungkapkan oleh Mogesh sendiri. Tahniah diucapkan kerana berjaya menguasai bahasa Melayu yang cukup fasih, saya kira. Mogesh bukan orang biasa. Pada tahun 2021, Mogesh banyak melakar kejayaan. Salah satunya menjadi finalis Anugerah Belia Commonwealth, dan terkini meraih Anugerah Diana 2021. Jadi apakah sebenarnya anugerah-anugerah ini, terutamanya anugerah baru ini, Anugerah Diana 2021, dan mungkin Mogesh boleh kongsikan bagaimanakah usaha gigih Mogesh untuk mendapatkan pengiktirafan global ini?
Okey, sebelum tu saya nak ambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua pihak yang banyak membantu dan juga memberi sokongan sampai sehingga mendapat kedua-dua anugerah antarabangsa, iaitu anugerah Commonwealth, anugerah Belia Commonwealth dan juga anugerah Diana, termasuklah pihak RTM yang tak putus-putus menyokong saya daripada hari pertama sampai ke hari ini. So berbalik kepada soalan pertama sekali, saya rasa untuk saya rasa bagi saya lah, pertama sekali mesti ada passion ataupun kesungguhan dalam kita melakukan apa-apa perkara lah. So bila kita ada passion tu, kita tak akan mengharapkan balasan. So kita akan buat dengan rasa kesungguhan lah. Maksudnya kita dah ada minat yang mendalam, kita tak dan juga kita tak sepatutnya takut untuk keluar daripada zon selesa kita, sebab semua orang ada zon selesa, dan untuk kita keluar tu mungkin akan menjadi cabaran kepada seseorang tu, tapi kita kena cuba keluar, dan masa itulah kita akan mula explore. Kita akan jumpa ramai orang-orang yang daripada latar belakang yang berbeza, kita belajar macam-macam perkara. So bagi saya, saya mempunyai minat yang sangat mendalam tentang isu-isu alam sekitar, dan pada masa yang sama ia juga menjadi alam sekitar ni adalah satu bidang yang kurang mendapat perhatian dalam kalangan belia dekat negara kita. Jadi saya nampak dekat situ tu ada ruang untuk saya bawa minat saya ni ke peringkat yang lebih tinggi, dan begitulah lahirnya projek Ocean Hope yang mana telah tercalon bagi kedua-dua anugerah tadi, dan anugerah ini mengiktiraf golongan belia yang berumur 18 hingga 25 tahun yang giat aktif dalam aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan kemanusiaan, alam sekitar dan juga isu-isu global lah. Jadi saya rasa selain daripada itu kita kena beranilah menghadapi perubahan, sebab perubahan tu memang akan sentiasa berlaku, dan kita kena berani menghadapinya dan juga mempunyai cita-cita yang tinggilah. Dan saya rasa paling penting sekali untuk kita sentiasa mempunyai minda yang terbuka dan juga berkebolehan untuk menerima pandangan dan juga kritikan daripada orang lain. Dan yang ini saya rasa penting sangat, sebabnya bagi saya lebih banyak kesilapan yang saya buat, lebih banyak yang saya belajar daripada kehidupan seharian lah. Dan juga jangan lupa untuk sentiasa berterima kasih dan juga tidak takut untuk mengambil risiko, sebab kadang tu risiko tu dia boleh menjadi berisiko, tapi sebenarnya risiko itulah yang akan membina kita untuk menjadi seorang individu yang lebih baik. Kalau tadi Ridwan katakan Mortgage ni dia terkesima dengar Mortgage cakap bahasa Melayu yang begitu fasih, tapi Mortgage ni belajar di Terengganu. Biasalah Ganu. Boleh slang Ganu tak? Set Ganu kita. Ganu. Boleh tak Mortgage? Boleh sikit-sikit. Boleh sikit-sikit. Boleh cakap dengan Ridwan lepas ni. Asimilasi Mortgage berada di Terengganu. Kan? So, dah biasa makan nasi dagang lah. Syafiqah, teruskan soalan seterusnya. Maksudnya perpaduan macam-macam kita boleh ada di sini. Okey, bila tadi Mortgage dah terangkan mengenai anugerah seperti anugerah Diana tu, satu lagi yang menarik perhatian kita ialah Mortgage ditawarkan beasiswa yang di Pertuan Agong. Apakah beasiswa ini Mortgage? Okey, terima kasih. Sebenarnya keputusan untuk beasiswa yang di Pertuan Agong 2021 ni sebenarnya baru je diumumkan beberapa minggu lepas. Okay. So beasiswa ni diberikan kepada rakyat Malaysia yang berumur tidak lebih 35 tahun yang sedang belajar ataupun yang nak melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana ataupun ijazah kedoktoran lah, master atau PhD dalam 4 bidang khusus, iaitu sains dan teknologi, ekonomi, undang-undang dan juga kewangan Islam lah. Dan seterusnya setiap pemohon ini mestilah mempunyai CGPA sekurang-kurangnya 3.75 dan ke atas dalam ijazah yang terdahulu, dan juga pemilihan ni dibuat berdasarkan pada penglibatan pelajar dalam aktiviti ekokurikulum, kita ni aktif ke tak, and then dan kita juga mestilah sudah mendapat tempat di universiti penyelidikan yang dipersetujui oleh JPA lah di dalam dan luar negara. So bagi saya ditawarkan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat PhD secara fast track dalam bidang biologi molekul dan kejuruteraan genetik di Universiti Putra Malaysia. Dan kajian saya ni tertumpu pada potensi sel stem ataupun dalam bahasa Inggerisnya adalah stem cells untuk mengubati sejenis penyakit yang dinamakan sejenis penyakit paru-paru sebenarnya yang dinamakan ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome. So akibat daripada penyakit ni sekurang-kurangnya 3 juta manusia seluruh dunia mengidap penyakit ni, dan 43% daripada yang mengidap ni kebanyakannya akan meninggal dunia. So jadi dekat penghujung kajian ni, harapan saya adalah supaya dapat menyumbang kepada ilmu dan juga data kajian yang sedia ada dan secara keseluruhannya membantu meningkatkan kualiti kesihatan di negara kita. Lebih-lebih lagi kalau kita lihat pada bidang kajian stem cell ni sendiri masih agak baru dan belum berkembang lagi. Jadi hasrat saya adalah supaya menjadi salah seorang daripada pioneer dalam bidang ni dan menjadikan negara kita sebagai salah satu daripada pusat rujukan dunia bagi kajian stem cell.
Adakah misi anda ke Itali pada September nanti ini disebabkan oleh PhD yang anda tengah sambung ini ataupun bagaimana? Bukan. Yang ke Itali itu sebenarnya untuk satu persidangan yang dinamakan sebagai program Youth for Climate. Yang mana program ini sebenarnya adalah sebahagian daripada persidangan perubahan iklim antarabangsa yang akan dihadiri oleh negara-negara seluruh dunia, termasuk Malaysia sebenarnya, yang telah bersetuju untuk menandatangani sebuah dokumen yang dinamakan sebagai persidangan rangka kerja pertubuhan bangsa-bangsa bersatu mengenai perubahan iklim, ataupun lagi popular dikenali sebagai UNFCCC, United Nations Framework Convention on Climate Change. So program yang saya akan join ni sebenarnya dia mula pemilihan pada awal tahun dan lebih fokus kepada perubahan iklim dan juga environment lah. So saya difahamkan daripada seramai 8,700 pemohon, hanya 400 sahaja yang terpilih daripada 200 buah negara seluruh dunia bagi mewakili anak-anak muda di negara dan juga rantau masing-masing lah. Jadi program ni akan berlangsung selama 3 hari di Itali, yang mana 400 orang belia ini akan membincangkan pelbagai isu-isu dan juga perkara-perkara termasuk masalah-masalah yang kita hadapi di rantau dan juga negara masing-masing berkenaan dengan pengurusan isu perubahan iklim, pengurusan alam sekitar dan seterusnya. Kita akan fikirkan penyelesaian dan juga kita akan ketengahkan peranan belia sebenarnya dalam menangani isu-isu alam sekitar. Jadi semua idea dan cadangan yang kita akan bincangkan selama 3 hari ini dekat program ini akan kemudiannya dibentangkan kepada wakil-wakil negara ahli United Nations, UN, yang mana terdiri daripada pemimpin-pemimpin dunia, pakar-pakar iklim dan juga aktivis, supaya pandangan dan juga idea kumpulan belia ini juga dapat dipertimbangkan dalam proses perbincangan di peringkat yang lebih tinggi. Kalau di awal tadi Mogesh katakan Mogesh berada di PPV UiTM, sedang ada kerja-kerja sukarelawan di sana. Mungkin Mogesh boleh kongsikan bersama dengan penonton pengalaman Mogesh selaku sukarelawan dan mungkin ada juga nasihat kepada mereka yang ingin datang ke PPV UiTM. Okay, so sebenarnya waktu mula-mula start COVID hari tu saya masih lagi di semester akhir pengajian degree dekat UMT di Terengganu, dan waktu tu saya melihat, bila kita dapat lihat, kenaikan kes setiap hari yang bagi saya sangat-sangat merisaukan sebenarnya. Dan juga bila kita start melihat bagaimana frontliners di hospital terutama bertungkus-lumus merawat pesakit, so saya rasa macam waktu tu saya rasa macam helpless sebab ramai yang memerlukan bantuan dari segi keperluan PPE, bantuan barangan keperluan rumah untuk untuk yang kehilangan pekerjaan dan juga terjejas akibat COVID, dan juga di pusat-pusat vaksinasi memerlukan sukarelawan yang ramai lah untuk memastikan program imunisasi kebangsaan berjalan lancar. So saya menyertai pasukan sukarelawan bukan kesihatan sebenarnya di MyVac, di PPV UiTM Puncak Alam seperti yang disebut tadi, yang sebenarnya telah bermula pada 6 Jun yang lepas, kira-kira dalam 3 bulan lah. And in fact sekarang ni saya dekat sini juga, so sepanjang 3 bulan ni kami ditugaskan setiap hari daripada jam 9 pagi hingga ke 9 malam, dan juga jumlah penerima vaksin boleh mencecah sehingga ke 5,000 orang sehari, dan kami di sini dah jadi umpama satu keluarga sebenarnya. Dan pengalaman yang dapat juga sangat-sangat banyak, sampai kan saya rasa pengalaman yang saya timba dekat sini ni memang tak akan saya lupa sampai bila-bila. Sebabnya kita berdepan dengan pelbagai reaksi masyarakat, macam-macam yang saya belajar, terutama dari segi cara kita nak berkomunikasi dengan masyarakat berbagai latar belakang dan umur, cara kita nak bekerja secara berkumpulan sebab kita bekerja ramai, sukarelawan pun ramai, so cara kita nak bekerja dalam kumpulan paling berharga sekali di masa-masa susah dan senang bersama sukarelawan, masa bila kita berhadapan dengan situasi yang mencabar, dan macam mana kita nak handle satu masalah tu dengan berhemah. Sebabnya pelbagai ragam masyarakat yang akan datang. So dia akan tanya macam-macam soalan, kita kena tahu menjawab, dan tak lupa juga penyelia-penyelia kami yang begitu profesional dan juga sentiasa memastikan kami ni tak ada apa-apa masalah semasa bertugas dan sebagainya. So pada masa yang sama, banyak juga pengorbanan yang terpaksa kami lakukan sepanjang bekerja lah. Contohnya berdepan dengan masyarakat umum yang kita tak tahu apa yang mereka bawa. Mungkin kontak rapat ada, mungkin kadang-kadang yang positif pun ada sebenarnya. So dan kemudian macam saya sebut tadi, menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan vaksin dengan berhati-hati. Sebabnya kita tak boleh salah memberi maklumat. Sebabnya orang datang kat kita kena memberi khidmat yang sebaik mungkin untuk kita menjawab semua persoalan mereka. Dan tapi walau bagaimanapun, saya still rasa sangat-sangat bangga dan juga bersyukur dapat menyumbang kepada negara kita sebagai seorang frontliner dalam masa-masa genting ni. Dan pesanan saya kepada orang yang akan datang ke PPV seluruh negara adalah supaya sentiasa semak appointment
appointment di MySejahtera. Kalau tak ada appointment, kalau yang walk in, sentiasa check juga di bahagian profil supaya risiko rendah ataupun tidak bergejala baru boleh datang. Sebabnya kalau kita berisiko tinggi, kita akan juga merisikokan orang lain yang datang bersama kita. Kita akan merisikokan keluarga kita, bukan sahaja keluarga tapi juga orang awam yang akan datang untuk dapatkan vaksin pada hari tersebut. Jadi Mogesh, sepanjang apa yang Mogesh kongsikan pada hari ini, Mogesh banyak bercakap mengenai suara belia yang patut didengari, bukan sahaja di peringkat negara kita, malah di peringkat antarabangsa. Pendapat Mogesh sendirilah, sehingga pada hari ini bagaimanakah suara belia didengari di peringkat negara maupun di peringkat antarabangsa, dan bagaimanakah pandangan Mogesh ini melihat suara ini terus didengari dan juga diangkat sebagai salah satu faktor untuk membuat dasar dan juga keputusan kepada sesebuah negara? Okey, saya rasa sebab belia, kalau kita tengok pada populasi belia di negara kita sebenarnya, buat masa ni kita ada hampir separuh daripada populasi keseluruhan di negara kita adalah golongan belia sebenarnya. So kalau kita boleh melakukan apa-apa perubahan, kalau kita fikirkan untuk melakukan apa-apa perubahan ataupun kita menyuarakan apa-apa cadangan, dan kalau cadangan itu dipertimbangkan, saya rasa banyak perubahan yang boleh dilakukan sebenarnya. Sebabnya populasi golongan belia ni adalah separuh daripada populasi keseluruhan rakyat Malaysia. Jadi saya rasa, tapi pada masa sekarang ni di negara kita, bagi pandangan peribadi saya adalah suara belia ni kurang diangkat, kurang diberi perhatian. Tapi saya nampaklah peningkatan dan juga sambutan yang makin diberilah dengan wujudnya organisasi-organisasi tempatan seperti Majlis Belia Malaysia dan juga organisasi-organisasi lain yang sentiasa menyokong inisiatif-inisiatif belia dan sebagainya lah. Jadi saya akan cadangkan daripada kita menyalahkan individu-individu lain, daripada kita sentiasa menyalahkan kerajaan dan juga dan sebagainya, kita kena melihat balik, kita reflect balik apa yang kita buat pada negara kita dari segi kalau kita ada menyuarakan pandangan, dan pandangan itu kita menyuarakan kepada siapa dan ke mana ianya pergi. Sebab kalau kita menyuarakan pandangan ke orang yang salah, isu tu tak akan dibangkitkan, isu tu tak akan disebut, tak akan dibawa ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi macam mana kita nak pastikan? So mungkin kita boleh join organisasi-organisasi tempatan, kita boleh join program-program yang dianjurkan di peringkat kebangsaan ataupun antarabangsa. So macam-macam inisiatif yang kita boleh lakukan untuk kita membawa suara kita ke peringkat yang lebih tinggi lah bagi saya. So yeah. Okey, kalau kita tengok Mogesh merupakan belia contohlah, kita boleh kata, selepas juga memenangi ataupun mendapat finalis anugerah belia Commonwealth ni. Tapi untuk mendapat seorang lagi seperti Mogesh ini agak susah sebenarnya. Jadi untuk pandangan Mogesh sendirilah, peranan ibu bapa, peranan guru, peranan pusat pengajian ataupun kerajaan sendiri, bagaimana sebenarnya masing-masing ini boleh memainkan peranan tersendiri untuk membentuk seorang lagi insan ataupun belia seperti Mogesh? Okey, baik, bagi saya sendiri sebenarnya saya tak datang dengan secara semula jadi, daripada tiba-tiba terus jadi aktivis alam sekitar ke, ataupun terus masuk ke universiti dan sebagainya. Tapi ada banyak sebenarnya ejen-ejen yang memberi ahli-ahli dalam kehidupan seharian saya yang sentiasa memberi sokongan, banyak-banyak sokongan seperti sokongan moral dan juga untuk saya, contohnya macam nak melanjutkan pelajaran, especially kalau keluarga, and then di peringkat pengajian juga. Kalau di UMT dulu, Universiti Malaysia Terengganu, dekat situ dulu, saya bersama dengan pasukan saya, Projek Ocean Hope, kami telah mewujudkan sebuah projek yang mana kita harapan kita adalah untuk mewujudkan rasa kesedaran tentang konservasi alam dan sebagainya lah. So benda-benda ni kalau tak ada sokongan daripada pihak pengajian, tak ada sokongan daripada daripada universiti, daripada keluarga, rakan-rakan dan juga daripada kerajaan, saya tak rasa kita boleh sebagai seorang individu sendiri, saya rasa tak akan boleh capai ke mana-mana. Sebabnya kita we are never gonna work alone, sentiasa bekerja dalam perkumpulan. So, sebab tu saya rasa connection dan juga networking tu sangat penting lah untuk kita lebih ramai orang kita kenal, lagi ramai
lagi mahir kita untuk cara-cara untuk kita berkomunikasi dengan orang, lagi tahu kita lagi tahu untuk deal dengan masalah-masalah yang berlaku di sekeliling kita. Dan pada masa yang sama, sebagai seorang belia sendiri, peranan kita adalah supaya sentiasa cakna tentang isu-isu yang berlaku di sekitar kita lah, termasuk isu-isu alam sekitar, termasuk isu-isu global dan sebagainya. Sebabnya saya rasa golongan belia sekarang ni lebih bersifat individualistik, bermaksud terutama kalau kita lihat pada waktu PKP sekarang ni kan, ramai belia-belia yang lebih suka menyendiri, dia duduk and then dia main game and then duduk kat rumah, dia tak bercakap dengan orang, dan sebab tu sebenarnya data menunjukkan atau kajian menunjukkan kadar kemurungan di kalangan belia ni semakin lama semakin meningkat. So kalau kita libatkan diri dalam aktiviti-aktiviti yang bermanfaat, contohnya macam kita join program, kita join webinar dan sebagainya, kita ada interaksi manusia. So jangan lupa sentiasa interaksi manusia itu sangat-sangat penting supaya kita dapat memastikan perhubungan dan juga skill-skill, kemahiran-kemahiran yang kita develop sebelum ni sentiasa adalah dan juga kita perbaiki dari masa ke semasa lah. Jadi saya rasa sokongan orang di sekeliling kita ni sangat-sangat penting, dan saya rasa I will assure that kalau ada sokongan yang jitu daripada pusat pengajian, daripada keluarga dan juga daripada pihak kerajaan, saya rasa belia ni yang saya anggap golongan belia ni adalah antara golongan yang paling aktif dan juga paling lantang menyuarakan sesuatu pendapat, dan juga kita ni terdedah dengan trend-trend yang terbaru kan. So dan suara-suara kita ni seharusnya dibawa ke peringkat lebih tinggi dan didengari untuk untuk penggubalan dasar misalnya, untuk membuat keputusan-keputusan kerajaan yang lebih tinggi lah. Kerana itulah pentingnya suara belia, kerana pada tahun 2030 nanti kita akan berubah daripada status negara biasa menjadi negara tua. Jadi orang belia sekarang nanti yang akan menjadi kepala ataupun apa sahaja yang berkaitan dengan pembuatan dasar dan sebagainya. Pandangan Mogesh sendiri, mungkin kata-kata akhir Mogesh sendiri sempena dengan bulan kebangsaan, kita berada dalam bulan Ogos dan bulan Oktober nanti bulan bahasa kebangsaan. Kedua-dua elemen ini sangat penting untuk kita menyatu padukan rakyat Malaysia dan juga menaikkan nama Malaysia di mata dunia. Pandangan dan juga kata-kata akhir daripada Mogesh. Okey, mungkin saya boleh sampaikan pesanan saya termasuk sekali dengan alam sekitar. Sebab saya rasa saya bertanggungjawab juga untuk memberi pesanan yang berkaitan dengan alam sekitar lah, sebabnya dunia ni kalau sekali tu kita dah, kalau kemusnahan alam sekitar itu dah berlaku, kita dah tak boleh nak tekan, kita tak boleh nak tekan butang reset, kita tak boleh nak patah balik semula. So, saya rasa secara keseluruhannya, saya rasa kesedaran dan juga pendidikan masyarakat tempatan seharusnya diberi keutamaan dari segi pemekasan belia, dari segi peranan belia dan juga peranan masyarakat Malaysia dalam isu-isu global, termasuk juga isu-isu alam sekitar. So antara mungkin saya boleh kongsikan sedikit antara amalan mesra alam yang kita boleh praktis dekat rumah adalah, contohnya waktu PKP sekarang ni kita boleh buang pelitup muka dengan cara dan tempat yang sepatutnya, kemudian boleh mula melakukan pengagihan sampah seperti yang basah dan kering di rumah untuk tujuan kita semula. Dan satu lagi, kalau dulu kita belajar 3R, reduce, reuse dan recycle, tambah satu lagi R iaitu refuse, supaya kita dapat mengurangkan penjanaan sampah dalam kehidupan seharian lah. So jangan sebab tindakan segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab dalam yang ini saya cakap secara general lah. Jangan sebab segelintir manusia yang tidak bertanggungjawab seluruh rakyat Malaysia menjadi mangsa. Sebabnya certain things tu sebagai contoh alam sekitar ni, kalau dah macam sebut tadi, kalau dah musnah tu kita dah tak boleh nak perbetulkan dah, sebab dah terlambat sangat. So gunakan peluang yang kita ada, masa yang kita ada sekarang ni, dan untuk kita rakyat Malaysia menjadi lebih cakna dan juga prihatin tentang isu-isu yang berlaku di sekitar kita, isu-isu alam sekitar dan juga isu-isu global, serta menyemai semangat cinta akan negara sempena menyambut Hari Kemerdekaan yang ke-64 tahun. Itu dia daripada Mogesh Sabawati, penerima Anugerah Diana 2021. Kita memang sentiasa berbesar hati sekiranya Mogesh bersama dengan kita. Kalau di studio lagi meriah sebenarnya kalau bersama dengan Mogesh, tapi adalah kerja yang akan dilakukan di masa akan datang. Mogesh akan menjadi seorang pakar kepada alam sekitar lah. Terima kasih sekali lagi kepada Mogesh Sabawati, penerima Anugerah Diana 2021, dan juga misinya melihat bagaimanakah kelestarian alam sekitar itu perlu diangkat dan juga semangat kemerdekaan kita juga perlu diangkat.